Assalamualaikum, salam sejahtera keluarga Malaysia. Kembali bersama saya Munawar Azmi dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat yang pastinya setia menemani anda setiap hari Rabu jam 9 malam di saluran berita RTM, saluran TV1 dan juga melalui aplikasi RTM Klik yang boleh anda muat turun di telefon pintar anda. Hari ini 1 Jun 2022, kami dari keluarga Bicara Diari dan Rawat ingin mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kepada penonton setia dan juga keluarga Malaysia yang berada di negeri Sarawak, Bumi Kenyalang. Sepastinya kami mengharapkan perayaan pada kali ini merupakan perayaan yang cukup bermakna yang dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita semua. Dan sepastinya juga jangan dilupakan berkenaan dengan aspek kesihatan. Khususnya dalam situasi semasa sekarang ini merupakan satu peranan yang cuba diangkat kami pada setiap minggu untuk mewar-warkan kepada anda untuk meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan berkenaan dengan dunia kesihatan. Terutamanya pada ketika ini berkenaan dengan peningkatan kes bagi penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD, khususnya untuk kita mengetahui apakah antara langkah-langkah yang terbaik untuk kita mencegah bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun HFMD ini. Sepastinya kita sering kali mewar-warkan berkenaan aspek kebersihan pada tahap yang tertinggi, bukan saja kebersihan kendiri, malah juga kebersihan persekitaran perlu kita jaga pada sepanjang masa. Dan juga kita perlu ketahui juga berkenaan gejala-gejala berkaitan dengan HFMD ini, antaranya gejala demam, ulcer pada tekak mulut dan juga lidah, hilang selera makan dan juga berlakunya ruam dan juga lepuh pada tangan, kaki dan juga kawasan lampin. Jadi sekiranya anda mengalami gejala-gejala yang seperti yang dinyatakan itu, perlu asingkan anak anda dan juga perlu mendapatkan rawatan segera di fasiliti-fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda. Dan seterusnya, seperti yang kita sudah maklum, HFMD ini mudah merebak melalui sentuhan secara langsung dengan lelehan air hidung, air liur dan juga sebagainya. Seperti yang kita sudah maklum, ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita sentiasa menjaga tahap kebersihan kita pada tahap yang tertinggi. Khususnya kita sering kali mencuci tangan dengan betul, menggunakan sabun dan juga air bersih selepas menguruskan kanak-kanak. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu kita berikan perhatian berkenaan langkah-langkah untuk mencegah HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut ini. Sepastinya penonton, setiap minggu kami bawakan kepada anda topik-topik berkenaan dunia kesihatan yang penting untuk kita ketahui bersama. Dan pada malam ini kita akan berbicara berkenaan dengan hernia ataupun angin pasang. Mungkin ada dalam kalangan kita mengenali hernia ataupun angin pasang ini sebagai burut, uluran dan juga beberapa panggilan lagi. Tapi malam ini ia merupakan satu fokus yang sangat penting untuk kami sampaikan kepada anda. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pengalaman ataupun persoalan, anda boleh ajukan di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah persoalan-persoalan anda sangat berharga buat kami. Kita akan ajukan kepada pakar kita pada malam ini. Seperti biasa juga, sebelum kita bersama dengan pakar kita sebentar saja lagi, kita saksikan terlebih dahulu mukadimah pengenalan berkenaan tajuk kita pada malam ini. Ya, keluarga Malaysia, angin pasang ataupun hernia merupakan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Jadi, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan angin pasang ataupun hernia ini, kita bersama dengan Dr. Lokman Muhammad Rashid yang merupakan pakar bedah am Hospital Pakar Avicenna. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Munawar. Baik, Doktor. Topik pada malam ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya secara mukadimahnya. Mungkin Doktor boleh kongsikan untuk pengenalan berkenaan tajuk kita pada malam ini, Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali saya mengucapkan kepada RTM kerana sudi menjemput saya kepada program malam ini. Okey, penyakit hernia itu secara definisinya ialah sebenarnya di mana sebahagian daripada organ dalam badan kita dia terkeluar daripada tempat asalnya. Ya, paling lazim dia terjadi pada bahagian perut ataupun abdomen lah. Dia terjadi kerana mungkin dinding pada perut kita, otot-otot perut kita sebahagiannya jadi lemah ataupun ada pembukaan-pembukaan tertentu dah terbuka. Jadi bahagian yang terkeluar biasanya usus atau lemak akan tertonjol keluar daripada bahagian abdomen ataupun perut manusia.
Oh, okey. Itu saya pengenalannya berkenaan dengan hernia ini. Harap dapat difahami oleh seluruh keluarga Malaysia. Jadi untuk kita memahami dengan lebih lanjut juga doktor, mungkin doktor boleh terangkan apa antara jenis-jenis hernia ataupun angin pasang yang biasanya berlaku, doktor? Okey. Angin pasang ni ataupun hernia ni ada banyak jenis sebenarnya. Dia kebanyakannya mengikut lokasi. Ya. Paling common atau paling lazim sekali di bahagian celah kangkang, kita panggil inguinal hernia lah. Ataupun lagi satu femoral hernia. Ada juga terdapat di bahagian pusat, ya, dipanggil umbilical hernia ataupun para umbilical hernia. Ataupun di bahagian luka-luka di mana pernah buat operation, luka tu menjadi lemah, dipanggilnya incisional hernia. Dan ada juga di mana dipanggilnya macam di bahagian perut, dipanggil hiatus hernia dan berbagai lagi. Oh, okey. Itu antara jenis-jenis bagi penyakit hernia ataupun angin pasang ni, doktor. Banyak jenis, ya. Okey. Jadi, doktor, sebenarnya apa punca ataupun penyebab berlakunya hernia ini, doktor? Okey, sebelum saya cerita tu, boleh saya guna model ni? Boleh, doktor. Boleh, ya. Okey. Ini adalah satu model, model bahagian organ peranakan, ya. Okey, ini adalah pundi kencing. Ya, boleh nampak ya. Okay. Ini adalah sebahagian daripada six pack muscle kita lah. Oh. Okey. Ini adalah testis. Ya. Semasa bayi dalam kandungannya, untuk terutama bayi lelaki, testis tu sebenarnya terbentuk di dalam abdomen atau dalam perut. Dalam kurang 30 minggu, 32 minggu, testis tu akan mula turun dan akan masuk ke dalam kantung skrotum ini. Dia akan masuk melalui pintu sini, dia ada terowong ni dan dia akan keluar ke pintu ni. Jadi kebiasaannya selepas testis itu masuk, pintu ni akan tertutup dengan sendiri. Tetapi ada setengah-setengah kes di mana untuk terutama kanak-kanak, ya, pintu ni tak tertutup. Jadi dia maintain terbuka, dan bila dia terbuka, jadi usus ataupun lemak boleh masuk dan terjadi hernia pada kanak-kanak. Tetapi untuk dewasa, biasanya pintu ini dah tertutup. Tapi mungkin kerana faktor usia atau faktor angkat benda berat ataupun batuk berpanjangan dan berbagai lagi, pintu ni membesar. Pintu yang ni ataupun dinding ni menjadi lemah. Jadi bila kita batuk, ketawa ke apa, dia kandungan dalam tu akan hernia lah terkeluar. Itu menjadi hernia itu. Itulah puncanya. Okey, baik, itu antara punca-punca yang perlu kita ketahui yang berkaitan dengan angin pasang ataupun hernia ini. Jadi, doktor, siapa selalunya kelompok yang berisiko untuk mendapat hernia ini? Ada yang menyatakan kanak-kanak, ada yang menyatakan warga emas ataupun semua kelompok umur, doktor? Alright. Kalau tengok daripada umur, kebiasaan kumpulan yang lazim didapat sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa lah. Dalam kanak-kanak, macam saya cerita tadi, mungkin kerana pintu ni tak tertutup, jadi kebiasaan kanak-kanak lelaki yang terjadi, dalam umur sejak lahir hingga dalam 5 tahun macam tu. Ya, dan orang dewasa, semakin umur kita meningkat, risiko dia makin meningkat. Ya, sebab bila kita makin tua, mungkin kita punya dinding kita makin lemah, otot makin lemah, dan ada kala mungkin kita ada penyakit lain seperti kencing manis, batuk berpanjangan, kencing tak lawas, ataupun buang air besar, constipation. Itu semua menyebabkan tekanan abdomen yang berlebihan, jadi hernia boleh terjadi. Dan seperti punca yang doktor nyatakan tadi, faktor seperti obesiti, batuk kronik, Jadi sebab bila kita obes kan, jadi tekanan dalam perut kita terlebih kan. Kalau untuk walaupun hernia ni lebih lazim pada lelaki, boleh juga terjadi pada perempuan. Terutama kalau kaum wanita yang mengandung berkali-kali kan, dia dinding dia dah stretch berkali-kali. Jadi dia punya masa je menjadi lemah sedikit. Okey. Ini merupakan satu perkara yang penting untuk kita sampaikan sebab mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita yang beranggapan bahawa angin pasang ataupun hernia ni cuma berlaku kepada golongan lelaki sahaja. Tapi tidak, seperti yang doktor terangkan tadi, keberangkalian berlakunya hernia ini juga wujud dalam kalangan wanita, ya, doktor? Okey, doktor, untuk kita memahami dari sudut gejala-gejala bagi hernia ini, adakah sama bagi semua jenis-jenis hernia tadi, doktor? Okay. Saya rasa kebanyakan hernia, kalau kita fokus kepada bahagian inguinal, gejala-gejalanya pelbagai. Yang paling lazim sekali, benjolan lah. Kalau kanak-kanak, mungkin ibu bapa akan perasan anak tu ada benjolan, sama ada pada sebelah kanan atau sebelah kiri ataupun di pusat. Terutama apabila kanak-kanak tu menangis, meneran kan, kita boleh nampak ada benjolan. Untuk dewasa pun macam tu, benjolan dia lebih kepada bila kita berdiri, kita berjalan, kita batuk, dan apabila kita baring dia akan hilang. Itu pada peringkat awalnya lah. Okey. Jadi bagaimana dari segi komplikasi untuk bagi penyakit hernia ini, doktor? Okey. Dia hernia ni, dia kalau peringkat awalnya, hernia dia boleh keluar dan masuk. Itu menyebabkan bengkak, tak selesa, tapi itu okey lagi. Tapi bila dia dah jadi lama, dia keluar masuk, ada kala dia dah melekat. Jadi dia keluar
dan dia tak nak masuk. Bila dia dah keluar tak nak masuk, kita panggil irreducible. Itu akan menyebabkan pesakit rasa tak selesa dan benda akan sentiasa terbonjol kat situ. Kalau kita biarkan lagi, sebab yang biasanya terkeluar tu, hernia tu, kandungannya ialah usus. Dan ada kala usus tu mungkin bila dah masuk dan terkeluar, dia mungkin terlipat. Contoh macam kalau kita siram air kat rumah kita, dari siram pokok kan, kalau pipe tu ada kala terlipat, sebab air tak keluar. Jadi kalau dia terlipat, jadi usus tu akan macam tersumbat lah. Jadi pesakit akan termuntah-muntah, tak boleh kentut, tak boleh buang besar dan sebagainya. Okey, seperti visual yang kita kongsikan pada ketika ini, doktor, mungkin doktor boleh memberikan penerangan yang lebih lanjut berkenaan visual ini, doktor. Ya, pada gambar yang paling kiri sekali tu, kebiasaan itulah peringkat awalnya lah, di mana hernia tu dia keluar dan dia boleh keluar masuk lagi. Yang tengah tu ialah di mana usus tu dah terkeluar dan terperangkap. Yang ketiga itu dah peringkat yang berbahaya, di mana bukan saja usus tu terlipat, kadang-kadang dia terpintal. Apabila dia terpintal, apa dah terjadi ialah bekalan darah pada usus tu terputus. Jadi kalau kita biarkan, usus tu akan mengalami mula reput, dan kalau kita biarkan lagi, usus tu akan bocor. Dan itu boleh membawa kepada maut. Jadi kalau sampai keadaan macam ni, kebiasaannya kita akan terpaksa membuat pembedahan secepat mungkin. Dalam tempoh 4 hingga 6 jam dah kena buat. Okey. Berkenaan dengan pembedahan secepat mungkin, selepas ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan kaedah rawatan untuk bagi pesakit hernia ataupun angin pasang ini. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika, penonton. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi pencerahan untuk anda berkenaan penyakit angin pasang ataupun hernia ini. Jangan ke mana-mana. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada pusat ramalan dan amaran banjir negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat, dan terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News.
Kembali bersama bersama kami dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Masih lagi kami membicarakan berkenaan penyakit hernia ataupun angin pasang. Selain kita bersama dengan Dr. Lokman yang merupakan pakar bedah am Hospital Pakar Avicenna, seperti biasa juga kita akan mengetahui pengalaman bekas pesakit khususnya berkenaan penyakit hernia ini, iaitu kita akan bersama secara dalam Skype, iaitu bersama dengan Cikgu Fikri ataupun Encik Muhammad Fikri Normi. Assalamualaikum. Iaitu kita akan bersama secara dalam Skype. Assalamualaikum. Bersama dengan Assalamualaikum. Encik Muhammad Fikri Normi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kita akan Waalaikumsalam. Cikgu Fikri, mungkin boleh kongsikan pengalaman Cikgu Fikri sendiri menguruskan Dina dan juga Khalif yang berhadapan dengan penyakit hernia ataupun angin pasang ini. Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Pertama kali terima kasih kepada pelapis Cikgu Fikri yang menjemput saya. Ya, saya. Kalau boleh tolong tutupkan audio di belakang tu, Cikgu Fikri. Kalau boleh tolong tutupkan audio di belakang tu. Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Okey. Baik. Okey. Boleh saya teruskan? Saya tak buka audio pun. Okay. Baik, sudah pastinya kita akan mengetahui pengalaman daripada Cikgu Fikri yang akan berkongsi kepada kita pengalaman kedua-dua anaknya yang merupakan bekas pesakit bagi hernia ini, iaitu Khalif dan juga Dina. Jadi, Doktor, mungkin Doktor boleh kongsikan lebih banyak lagi untuk kita mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan hernia ini, khususnya dalam kita melihat situasi semasa sekarang ini ia melibatkan kelompok umur bagi kanak-kanak bawah umur ni, Doktor. Ya. Kebiasaannya ialah untuk kanak-kanak ni, dia macam saya bagi tadi, kebiasaan yang perasannya biasanya ibu bapa lah yang akan perasan. Kebiasaannya anak-anak tu dia akan bonjolan tu akan lebih ketara apabila kanak-kanak tu menangis dan bila dia meneran dan sebagainya. Jadi ibu bapa bila nampak yang tu, saya sarankan untuk ibu bapa tu bawalah jumpa pada doktor yang bertauliah untuk tengok. Ya. Tapi kadang-kadang doktor, ibu bapa pun tak perasan doktor anak mereka menghidap hernia ini. Mungkin ada gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak-anak kecil ini bahawa mereka dalam keadaan yang kesakitan, berlakunya kesakitan di bahagian-bahagian tertentu doktor. Betul. Adakala benjolan, kesakitan, dan adakala macam saya cakaplah apabila benda tu dah terkeluar, dia sakit dan perut menjadi kembung kerana usus sudah tersumbat. Ya, kalau jadi macam tu, itu memang perlu rawatan segeralah. Okey. Jadi dari segi tempoh rawatan, maksud doktor tadi memerlukan rawatan yang segera adalah berapa lama selalunya tempoh itu doktor? Bergantung pada tahap hernia tu. Kalau hernia tu boleh keluar dan masuk, kebiasaannya kita boleh buat rawatan secara elektif. Maksudnya kita bagi tarik appointment untuk bila nak buat operation ni. Tapi katakanlah pesakit tu dalam kesakitan ataupun ada komplikasi seperti usus sudah tersumbat ataupun usus sudah mula dah reput kan, itu kita tak tunggulah. Kita buat secepat mungkin. Baik doktor. Kita masih lagi ingin bersama dengan Cikgu Fikri untuk kita mengetahui pengalaman beliau sendiri menguruskan kedua-dua anaknya yang merupakan bekas pesakit hernia. Assalamualaikum Cikgu Fikri. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita ada gangguan teknikal sikit dari Cikgu Fikri. Ya, betul. Baik, Cikgu Fikri, mungkin kita boleh kongsikan pengalaman Cikgu Fikri sendiri menguruskan kedua-dua anak Cikgu Fikri, Dina juga Khalif, berhadapan dengan penyakit hernia ini. Baik, kejadian berlaku pada tahun November kalau tak silap saya 2020. Waktu tu kita PKPB dia jadi saya ingat saya waktu tu kita sedang makan sebelum maghrib kan, waktu tu anak saya sedang tidur, yang perempuan Dina sedang tidur. And then waktu dia bangun, kemudian tiba-tiba kita dengar dia menangis. Dina ni memang selalunya PL dia makan nangis, dia lebih cranky lah kalau dia bangun. Dia bangun dari tidur. Tapi this time around waktu tu dia jadi macam lain. Sebab apa? Dia menangis yang lama dan dia menangis yang sakit lah. Kita tahulah dia menangis sakit. Kemudian apa yang terjadi adalah isteri saya pergi tengoklah, tanyalah Dina, kenapa dengan Dina? And then Dina cakap sakit. And then bila tanya sakit di mana? Jadi Dina kata sakit, dia tunjuklah di kawasan ari-ari dia lah, dekat dengan dia punya kemaluan. Kemudian untungnya kami adalah sebab kami ada rapat dengan satu kita punya family doktor, kita terus call tanya pendapat doktor tersebut. Jadi doktor tu kata kemungkinan adalah hernia.
Jadi dia kata terus refer kepada pakar lah, dan malam tu juga kami pergi ke klinik pakar untuk cek, dan memang selepas diperiksa dan memang confirm dia adalah hernia untuk situ. Okay. Jadi masa periksa tu, masa doktor tu periksa, dia cek, dia sentuh, dia tekan bahagian tubuh badan lah. Belah kanan tak ada apa-apa. Dan belah kiri, bila dia tekan tangan belah kiri, dia tekan kaki belah kiri, Dina kata sakit. Jadi apa yang kami diberitahu, hernia ni juga boleh beri kesan kepada kekuatan otot atau anggota badan tu lah. Itu apa yang kami dimaklumkan. Okey. Cikgu Fikri, berapa usia Dina dan juga Khalif pada ketika itu? Dina, kalau tak salah saya waktu tu 6 tahun. 4 tahun. Tahun ni 6 tahun. Dina 4 tahun. Khalif waktu tu 1 tahun. Jadi dari segi gejala, adakah kedua-duanya menunjukkan gejala yang sama ataupun ada perbezaannya? Untuk Dina gejalanya tak adalah gejala yang prolong, yang lama. Dia cuma bila dia bangun daripada tidur, dia sakit. Dan bila diperiksa nampak ada benjolan lah. Manakala Khalif dia tak ada gejala, dia tak sakit. Jadi bila kita dah kita ada pengalaman dengan Dina, jadi saya dan isteri lebih cakna lah, kami lebih cakna, kita cek, kita semak betul-betul dan nampak ada benjolan di Khalif, tapi Khalif tak ada rasa sakit ke apa, dia tak menangis apa. Jadi bila kita nampak benjolan tu, kita teruslah refer pada doktor, kita tanya ini apa nama, hernia juga ke? Doktor kata bawa pergi hospital pakar. Jadi berdasarkan pemeriksaan daripada doktor, apa punca yang dikenal pasti menyebabkan hernia ini? Punca yang dikenal pasti bila saya bertanya pada doktor ada beberapa. Misalnya bila menangis terlalu kuat, meneran, and then gelak, lepas tu mungkin ada tekanan ke di bahagian perutnya, dan ataupun mungkin sebab kalau tak silap dia punya abdomen tu mungkin belum matang lagi, itu yang menyebabkan sebahagian daripada usus dia terkeluar melalui celah-celah otot tu. Okey, doktor. Tadi Cikgu Fikri ada menyatakan bahawa berlaku kesakitan di bahagian organ-organ lain, mungkin di sebelah kiri seperti yang dinyatakan Cikgu Fikri tadi. Jadi mungkin doktor boleh terangkan perkaitan itu bagaimana, doktor? Saya rasa mungkin masa ketika tu sakitnya pun hernia tu mungkin sebelah kiri juga kot. Jadi mungkin jadi mungkin saya kebetulan kan. Jadi sakit tu dia macam referred pain lah. Jadi rasa macam tu. Okey. Jadi bagaimana dari segi rawatan yang dicadangkan oleh pakar-pakar untuk Dina dan juga Khalif pada ketika itu, Cikgu Fikri? Dina, rawatan yang dicadangkan adalah pembedahan lah. Pembedahan tu berlaku sangat pantas. Di mana kami pun setuju dengan doktor kata bila perlu pembedahan, kami sebagai parents of course kami mahu yang terbaik untuk anak. Jadi bersetuju, dan pada malam itu juga last food intake kalau tak silap saya pukul 8 malam. Dan the next day tu Dina kena puasa sampai the next day lah. Yang meruntun hatinya bila the next day tu dia mengadu dia lapar lah pada mak dia lah. Mak dia banyak jaga dia di hospital lah. Jadi ada hati ibu mana yang tak orang kata runtuh bila dengar anak menangis. Betul. Cakap lapar, Dina lapar kan. Tapi nak tak nak dia memang kena lah. Tapi ada the good part is kami belajar lah. And then the next day tu bila sampai masa Dina untuk masuk operation theatre, dia tak lama, kalau tak salah dalam 40 minit ikut dia punya prosedur. And then bila keluar tu doktor dan nurse benarkan untuk mula dengan air dulu, kemudian kalau tak muntah teruskan dengan susu, kemudian kalau tak muntah juga baru boleh slowly bagi dia solid food lah. Okey, Cikgu Fikri, selepas pembedahan bagaimana dari segi kesihatan Dina dan juga Khalif? Berapa lama untuk mereka pulih sepenuhnya? Pembedahan tu dia tak besar, pembedahan tu sikit je. Jadi sepanjang berada di hospital sebelum kami discharge, doktor pesanlah untuk jaga. Dan saya ada tanya pada doktor, adakah Dina lepas ni macam mana keadaannya? Jadi doktor kata selalunya pasien-pasien yang lain bila dah balik rumah tu dia dah okey. Dan itu terjadi kepada Dina dan Khalif lah. Selepas kami Dina discharge, dia okey, cuma dia aktif. Cumanya kami tetap berjaga-jaga sebab dia ada adik. Kita takut adik dia tak tahu yang Dina baru ni kan. Jadi kami tetap
jarakkanlah adik Dina dengan Dina. Tapi Dina punya kesihatan, Dina punya keadaan waktu tu memang okeylah, dia dah boleh lompat-lompat. Alhamdulillah. Tapi kami tetap berjaga-jaga. Alhamdulillah. Baik, Cikgu Fikri, saya difahamkan Cikgu Fikri juga turut memuat naik pengalaman Cikgu Fikri sendiri berhadapan dengan situasi penyakit hernia ini di laman Facebook Di YouTube. Di YouTube juga. Okey. Cikgu Fikri mungkin boleh kongsikan apa antara kata-kata nasihat yang ingin disampaikan kepada ibu bapa yang turut mengalami situasi yang sama. Mungkin ada dalam kalangan ibu bapa kita yang takut untuk membawa anak-anak mereka untuk membuat pembedahan, Doktor. Cikgu Fikri. Untuk beri nasihat, saya rasa macam perkataan itu terlalu besar untuk saya sebab saya bukan pakar dalam bidang ini. Tapi saya boleh beri saranan lah sebagai ibu bapa yang pernah orang kata apa mengalami kan situasi ini, kedua-dua anak kami kena hernia. Jadi apa yang saya boleh katakan, yang pertama sekali adalah untuk ibu bapa cakna lah. Ambil tahu tentang masalah isu-isu kesihatan yang melibatkan kanak-kanak, sebab terutamanya ibu bapa muda. Sebab sebelum ni saya dengan isteri kita ambil tahu, tapi not to the extent that kita tahu yang hernia ni boleh kena pada anak perempuan juga. Jadi bila first time kena tu, betul ke kena dekat Dina ni kan? Tapi benda dah terjadi yang memang betul. Jadi ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang muda di luar sana, kena ambil tahu isu-isu berkenaan kesihatan anak-anak. Yang keduanya adalah sentiasa periksa tubuh badan anak-anak, sentiasa periksa tahap kesihatan anak-anak. Sekiranya ada, if there is any abnormality, terus rujuk kepada hospital lah, dan macam kami rujuk kepada klinik dulu. Kemudian klinik kata boleh terus kepada klinik pakar. Jadi kami terus bawa ke klinik pakar, dan ialah kita ikutlah advice doktor tu. Kalau doktor suruh operate, kita operate lah. Jadi memang waktu tu doktor suruh operate. Baik. Itu perkongsian pengalaman daripada Cikgu Fikri. Terima kasih kami ucapkan, Cikgu Fikri. Sama, terima kasih juga kerana jemput saya. Terima kasih. Baik, Doktor, kita dah dengar pengalaman daripada Cikgu Fikri sendiri. Dua anaknya berhadapan dengan penyakit hernia ini. Dan mungkin Doktor boleh memberikan perincian lebih lanjut berkenaan kaedah rawatan. Dan saya fahamkan terdapat beberapa kaedah rawatan yang ditawarkan untuk penyakit angin pasang ini, Doktor. Ya, betul. Pertama sekali kita kena faham perbezaan ataupun patofisiologi macam mana hernia terjadi. Untuk hernia kanak-kanak dan hernia dewasa, dia berbeza. Macam saya cerita tadi, yang testis tu bila diturun tu kan, hernia untuk kanak-kanak dia terjadi kerana pintu dia tak tutup. Tapi hernia untuk dewasa ialah kerana pintu terbuka balik ataupun dinding jadi lemah. Jadi untuk rawatan untuk kanak-kanak, kebiasaannya kedua-dua memerlukan pembedahan. Sama ada untuk kanak-kanak ataupun dewasa. Tapi untuk kanak-kanak, pembedahannya biasanya simple, kecil. Dia buka sikit, dia cari pintu yang terbuka tu, dia tutup pintu tu. Dia jahit pintu tu, dan insya-Allah bila dah tutup, dia tak akan berulang lagi. Ya, untuk kanak-kanak. Tapi untuk orang dewasa, rawatannya masih juga pembedahan. Pembedahan tu dia berbeza kerana dia bukan pintu tu terbuka, pintu dia membesar dan dinding jadi lemah. Jadi pembedahannya berbeza sikit, di mana kalau dulu dia jahit balik, tapi dia akan berulang balik. Jadi sekarang apa dia buat? Dia taruh jaring. Jaring macam ni, mesh. Jaring ni dia akan dimasukkan melalui dua cara. Satu, open surgery, pembedahan cara buka, di mana akan dipotong. Izinkan saya guna yang ni. Okey. Ini adalah diagram lah. Ini adalah model hernia sebelah kiri. Kalau kita tengok, ini adalah dinding depan, ini dalam perut, ini kaki kiri kita. Okay, ini adalah hernia, dah keluar ususnya. Okay. Usus daripada dalam, dia masuk dalam, dia keluar ke sini. Jadi kalau untuk orang dewasa, dia buat pembedahan buka, dia akan buka sini, dia buka dari luar, dan dia akan masukkan jaring antara masa-masa di sini. Dia tutup lubang sini. Tapi untuk cara lagi satu ialah laparoskopik, di mana kita buat pembedahan cara tebuk je, tak ada toreh. Kalau operasi biasa kita potong panjang, yang ni kita tebuk 3 lubang saja, dan kita masukkan jaring di dalam ni, tanpa macam tu.
Okey. So itulah yang kaedah yang biasa terkini yang kita selalu buat sekarang. Okey, maksudnya ada dua kaedah konvensional dan juga kaedah laparoskopik seperti yang doktor nyatakan tadi. Baik, kita akan dapatkan lebih banyak lagi pencerahan berkenaan penyakit hernia ataupun angin pasang ini bersama dengan pakar kita di studio. Tapi terlebih dahulu penonton, saya ingin war-warkan kepada anda sekiranya anda mempunyai sebarang perkongsian, pengalaman ataupun soalan-soalan yang ingin diajukan kepada pakar kita pada malam ini, anda boleh terus sahaja menghantar komentar-komentar anda di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Daripada kanak-kanak berinteraksi melalui media sosial tanpa pemantauan ibu bapa, manakala 60% kes serangan seksual melibatkan kanak-kanak. Alam cyber telah menjadi sebahagian daripada kehidupan dan penyumbang ke arah kemahiran intelektual. Dengan teknologi yang sentiasa berevolusi, dunia dalam talian kini boleh diakses pada bila-bila masa melalui peranti elektronik. Sebagai ibu bapa, anda perlu sedar bahawa anak anda boleh terdedah dengan ancaman seperti buli cyber, seksual, menjadi ketagihan internet, terlibat dengan permainan dalam talian yang melampau serta ke arah penipuan dalam talian atau scam. Jadilah ibu bapa yang hebat di alam cyber, proaktif, mendidik, bersahabat, mengawal selia dan memimpin mereka. Sentiasa bijak, sentiasa selamat bersama ke arah kesejahteraan cyber. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Ya, masih lagi bersama kami dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat untuk kita berbicara berkenaan penyakit angin pasang ataupun hernia. So, pastinya kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut, Doktor, berkenaan kaedah rawatan yang ditawarkan. Mungkin ada dalam kalangan kita yang bertanya, adakah hernia ini boleh sembuh dengan sendirinya tanpa pembedahan, Doktor? Okay. Kalau kita tengok macam mana hernia terjadi kan, dia dah ada lubang, dinding dah lemah kan. Jadi saya rasa nak baik sendiri tu mungkin sukarlah kan. Dia perlu rawatan kan. Macam saya sebut tadi lah, rawatan kebiasaannya melibatkan pembedahan kan. Tapi ada juga antara pesakit-pesakit kita yang kurang gemar dengan perkataan bedah ataupun mungkin tidak sihat atau tak sesuai dengan pembedahan kan. Mungkin dah faktor usia ataupun mungkin dah terlalu banyak penyakit-penyakit yang sampingan kan. Jadi kalau kita sarankan pada pesakit itu, satu ialah kalau berat badan berlebihan, kita kurangkan berat badannya. Ya? Ataupun kita sarankan kepada mereka untuk
ambil diet di mana tak perlu meneran banyak. Ya. Ataupun kalau dah tu kita boleh cuba beli ada macam belt, tali pinggang, di mana tali pinggang tu ada sponge, kita panggil truss, TRUSS. Dia boleh menekan tempat yang terkeluar hernia tu, itu untuk mencegah hernia tu daripada terkeluar lagi. Tapi dia tidak dapat merawat untuk secara kekal. Ya. Ada juga pesakit-pesakit yang kita sarankan untuk pembedahan, dia khawatir, dia takut komplikasinya. Tapi kebiasaannya pembedahan hernia ni selamatlah. Ya. Yang ada satu komplikasi yang terutama kaum lelaki paling risau ialah takut dia hilang dia punya kemampuan berfungsi sebagai orang lelaki. Tapi insya-Allah tenaga batin tu insya-Allah tidak akan hilang lah daripada pembedahan tu. Itu tanggapan-tanggapan palsu di luar sana. Ramai pesakit saya dia nak tanya segan, tapi saya faham soalan dia boleh tanya kan. Okey, jadi kami membuka ruang untuk anda bertanya berkenaan penyakit hernia ataupun angin pasang pada malam ini di laman Facebook rasmi kami Berita RTM. Alhamdulillah ada beberapa persoalan yang diajukan oleh penonton setia kita pada ketika ini, dan antaranya yang ingin saya kongsikan adalah persoalan daripada Fadilah Syari. Doktor, saya buat endoskopi result hiatal hernia grade 2. Macam mana nak tahu hiatal hernia itu betul-betul dah sembuh atau tak selain buat endoskopi, atau hiatal hernia ini sebenarnya tak boleh sembuh, cuma ubat ataupun pembedahan untuk mengurangkan simptom sahaja? Okey, pertama sekali terima kasih atas soalan tu. Puan Fadilah ya? Ya. Okey. Jadi saya rasa dia tengah membincangkan tentang hiatus hernia. Ini hernia bahagian lain Yang tadi kita cerita hernia inguinal hernia di celah kangkang. Hiatus hernia ni ialah hernia di bahagian di mana di bahagian perut kita. Sebahagian dari perut kita termasuk dalam dada. Melalui diaphragm kita terbuka sedikit dan sebahagian dari perut dah ternaik ke atas. Dia ada beberapa grade dia lah. Jadi kebiasaan bila dah jadi macam tu, kebanyakan pesakit simptom dia macam reflux. Dia akan rasa macam makan berlebihan, rasa macam heartburn, rasa reflux lah. Jadi kebiasaannya kebanyakan doktor akan recommend pada pesakit, pertama sekali dia akan bagi ubat dulu makan. Kebiasaan ubat-ubat untuk mengurangkan asid dan mengurangkan reflux, dan juga dia mensarankan kepada pesakit untuk mengubah gaya hidup lah. Jangan makan banyak sekaligus, jangan makan malam terlalu lewat, lepas makan jangan baring cepat sangat, ataupun kurangkan berat badan, jangan pakai baju ketat-ketat supaya dia punya kandungan perut tu tak masuk tak naik ke atas lah. Tapi kebanyakan pesakit improve dengan rawatan perubatan ubat. Tapi kalau tak improve, then the next step ialah biasanya adalah rawatan pembedahan. Di mana pembedahan melibatkan daripada kita masukkan, sekarang dah banyak orang buat cara laparoskopi. Dia masuk daripada perut, dia masuk ke kamera, dan perut tu yang dah termasuk ke dalam dada tu diturunkan balik, dan pembukaan diaphragm yang terbuka tu dikecilkan balik, dan lepas tu dia akan buat macam wrap satu untuk mengelakkan hiatus hernia tu berulang balik. Itu insya-Allah akan settle lah tu. Okey doktor. Alhamdulillah doktor, malam ini banyak persoalan-persoalan yang diajukan oleh penonton setia kita di laman Facebook rasmi kita Berita RTM doktor. Dan antaranya doktor berkaitan dengan kaedah pembedahan yang doktor nyatakan tadi. Doktor ada menyebut tentang 2 kaedah rawatan. Soalan ini diajukan oleh Azildin Azhar. Kaedah mana satu doktor sarankan ataupun sering kali guna dan kenapa doktor? Terima kasih saudara Azaldin atas soalan yang bernas tu Okey. Saya sebutkan tadi cara pembedahan, satu ialah open surgery, kedua ialah laparoskopi sendiri. Saya secara peribadi saya dilatih buat laparoskopi sendiri, dan secara peribadi memang saya buat laparoskopi sendiri, dan saya memang prefer, itu teknik yang saya prefer. Kenapa? Kerana satu, pembedahan tu melibatkan luka yang kecil-kecil. Jadi bila luka itu kecil-kecil, dia punya sakit kurang, risiko untuk komplikasi pun kurang, dan pesakit itu cepat baik. Kedua, bila kita buat cara laparoskopi, saya boleh tengok lebih jelas. Sebab bila kita masuk kamera dalam, jelas gambar tu. TV kita monitor besar. Dan kita bila kita jaring yang mesh saya taruh tadi tu, kita boleh nampak, dan kedudukan mesh tu memang cantik lah. Sebab kita repair daripada dalam. Jadi secara peribadi bagi saya, cara laparoskopi memang dia lebih baik, komplikasi lebih kurang, dan kebarangkalian untuk berulang lebih kurang daripada cara open surgery. Tapi open surgery pun bagus, bukannya tidak bagus. Okey doktor, berkaitan dengan pernyataan jawapan daripada doktor itu tadi, sangat berkait rapat dengan soalan yang diajukan oleh Azli Syam Rashad ini doktor. Bolehkah ia berulang semula setelah jaring yang dipasang koyak, dan adakah boleh dilakukan pembedahan kedua doktor? Okey. Alright. Berulang kembali Okey.
dia dua isu. Satu, katakanlah pesakit itu dia ada hernia sebelah kanan. Kita repair sebelah kanan. Kebarangkalian untuk jadi sebelah kiri ada. Boleh jadi. Itu mungkin disebabkan kerana faktor usia dan sebagainya. Tapi risiko tu antara 5 hingga 10% lah. Tak banyak. Tapi untuk macam soalan dia kata-kata lepas operation, dia dah tahu jaring tu koyak kan? Okey. Jaring tu koyak jarang terjadi sebab jaring tu dia punya material dia bagus. Tapi ada kala mungkin faktor lain. Mungkin jaring tu terherut, lari, ataupun jaring tu mengecut dan sebagainya, memang boleh berulang, boleh terjadi. Jadi kalau terpaksa operate lagi sekali, kita boleh operate lagi sekali. Ada kala kita combine kan. Contoh kalau pesakit pernah buat open surgery dan dia berulang, kita buat cara laparoscopik untuk repair. Dan kalau cara laparoscopik dah dibuat, tak boleh buat ataupun dia dah berulang, kita buat cara open surgery. Okey. Masih boleh dirawat. Masih boleh dirawat. Itu yang penting, merujuk kepada pakar-pakar kita lah. Terus mendapat rawatan dengan keadaan segera, Doktor. Okey, kita akan baca beberapa lagi soalan daripada penonton setia kita di Facebook rasmi kita, Berita RTM. Assalamualaikum, Doktor. Daripada Salawati Ismail. Bapa saya telah membuat pembedahan hernia 16 tahun yang lalu. Cuma keadaan sekarang, ayah dah berumur 88 tahun. Ayah sering mengadu dia rasa senak dan sakit di tempat pembedahan. Jadi pencerahan, Doktor. Okey, pertama sekali kita tengok tempat pembedahan yang dahulu 16 tahun dulu, adakah ada balik benjolan ke tidak? Adakah itu sakit itu mungkin disebabkan oleh berulang kembali macam isu yang tadi, ataupun adakah ia terjadi sakit kerana mungkin sebab bila kita lepas buat pembedahan, adakah tisu-tisu itu akan ada parut dan melekat-lekat. Jadi saya saran kepada puan tu, bawalah ayah dia jumpa doktor untuk buat pemeriksaan rapi. Tengok sama ada sakit itu disebabkan oleh berulang kembali ataupun kerana punca yang lain. Okey, baik. Sebenarnya banyak lagi persoalan yang diajukan di Facebook rasmi kita, Doktor. Tapi insya-Allah ada kesempatan selepas ini kita akan ajukan soalan tersebut kepada Doktor. Tapi terlebih dahulu, Doktor, kita nak bawa penonton untuk menyaksikan kapsul farmasi bersama dengan Sofatun untuk kita mengetahui berkenaan essential oil, antara fakta dan juga fiksyen. Jadi sama-sama kita saksikan. Untuk episod kali ini, saya nak kupaskan sedikit berkaitan dengan topik essential oil antara fakta dan fiksyen. Penggunaan essential oil atau minyak pati semakin popular, mungkin berpunca daripada kesedaran orang ramai yang kini lebih mementingkan penggunaan bahan-bahan berasaskan ramuan. Minyak pati adalah minyak yang diekstrak dari akar, bunga, daun atau biji tanaman menggunakan beberapa kaedah, contohnya melalui penyulingan wap atau menggunakan teknik pengekstrakan pelarut. Kebiasaannya, ia disapukan pada kulit, dihidu, dititiskan pada bantal, dipanaskan atau menggunakan peresap ultrasonik agar aromanya tersebar ke udara. Digunakan untuk pelbagai tujuan seperti meningkatkan mood, mengurangkan stres, memberikan rasa tenang, membantu untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, menghilangkan sakit kepala dan sebagainya. Tapi, suka untuk saya tegaskan di sini, penggunaan minyak pati ini tidak disertakan dengan bukti kukuh seperti ujian klinikal. Maka, kesan positif bagi setiap minyak pati ini mungkin berbeza untuk setiap individu. Jadi jom saya kongsikan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum dan semasa menggunakan minyak pati. Pertama, lakukan ujian patch pada kulit sebelum menggunakan sebarang minyak pati dengan meletakkan 2 titis pada kulit dan biarkan selama setengah jam. Jika tiada sebarang tanda-tanda alahan seperti kulit menjadi merah, gatal atau bintik-bintik, minyak pati boleh digunakan seperti yang disarankan. Minyak pati harus dicairkan dengan cara yang betul sebelum digunakan. Elakkan menghidu minyak pati atau menyapunya secara terus ke atas kulit tanpa dicairkan dan jangan makan atau minum minyak pati. Kena pasti tumbuh-tumbuhan yang pernah menyebabkan alahan sebelum ini dan simpan minyak pati di tempat yang selamat dan sukar untuk dicapai oleh kanak-kanak. Kita sering dengar segelintir pihak mendakwa minyak pati adalah selamat digunakan kerana minyak pati adalah berasaskan sumber semula jadi. Ini adalah mitos semata-mata. Walau apa juga produk, jika digunakan secara berlebihan atau tidak digunakan dengan cara yang betul, pastinya akan mendatangkan kemudaratan. Antara gejalanya adalah kesan iritasi pada kulit seperti merah, gatal, rasa panas, urtikaria dan kering, mata dan hidung beraya atau merah, sesak nafas dan sebagainya.
pengambilan minyak pati secara oral iaitu melalui mulut juga boleh menyebabkan kejutan, anafilaksis, sawan dan juga koma. Oleh itu, pengguna dinasihatkan untuk tidak mencampurkan minyak pati ke dalam makanan atau minuman, terutamanya untuk kanak-kanak. Ada juga segelintir pengguna yang sanggup mengenepikan ubat yang diberikan oleh doktor kerana meletakkan sepenuh kepercayaan terhadap minyak pati untuk menyembuhkan penyakit. Minyak pati mungkin dapat melegakan sesetengah simptom penyakit yang dihadapi, tapi minyak pati tidak mampu untuk merawat atau mengawal penyakit yang dialami. Sehingga kini tiada data kukuh daripada kajian di seluruh dunia yang dapat membuktikan kesan terapeutik minyak pati. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Essential oil atau minyak pati mestilah digunakan dengan cara yang betul. Gunakanlah aplikasi MPRA Product Status untuk pastikan jenama minyak pati yang digunakan adalah selamat. Berhati-hatilah dalam menggunakan minyak pati atau produk aromaterapi bagi mendapatkan manfaat yang maksimum dan mengelakkan kesan sampingan yang tidak diingini daripada berlaku. Menyampaikan hanya yang aktual, memberi inspirasi, menyerlahkan kreativiti, cakna perkembangan terkini dan mencetus perkembangan minda. Kupasan isu perihal institusi pengajian tinggi pastinya dalam Lensa IPT setiap Jumaat jam 9 malam dan ulangannya jam 4.05 petang pastinya di saluran berita RTM, RTM Klik dan Facebook Live Lensa IPT. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa. Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
Terima kasih keluarga Malaysia kerana masih lagi setia bersama kami dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat. Kita nak meneruskan lagi perbincangan kita berkenaan penyakit hernia ataupun angin pasang ini. Okey doktor, berkenaan dengan kaedah rawatan ini, mungkin ada juga yang mengajukan, adakah kaedah rawatan tradisional wajar dilakukan untuk merawat hernia ataupun angin pasang? Mungkin ada yang mencadangkan untuk bertungku ataupun mengurut di bahagian yang bengkak itu doktor. Jadi pandangan doktor bagaimana? Okey, sekarang kita dah tahu kan, hernia tu isi kandungannya kebiasaannya usus. Ya? Jadi katakanlah usus dah terkeluar, ya. Kalau kita nak tolak masuk ke dalam cara lembut, bolehlah, ya. Saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau kita nak urut dengan agresif ataupun kalau kita nak bertungku, tuam dan sebagainya, saya tak galakkan dah. Kerana kalau kita tengok kan, usus tu mungkin rosaklah, trauma dan sebagainya. Kalau kita panaskan dia, kita tekan kuat-kuat rosak. Dan daripada pengalaman kami pun, kalau pesakit-pesakit yang pernah pergi buat rawatan tradisional, urut yang berterusan kan, pembedahan kalau nak repair tu susah sikit sebab tisu-tisu dah berparut. Ya. Jadi memang secara peribadi saya tak galakkan sangat. Okey doktor, kita ingin membantu ataupun memberikan pencerahan yang lebih banyak lagi kepada penonton-penonton kita pada malam ini doktor. InsyaAllah saya nak ajukan persoalan daripada Puan Nur Saadah. Assalamualaikum doktor, saya ibu kepada 2 orang anak, pernah membuat pembedahan hernia 10 tahun lepas di bahagian pusat. Kini perut saya di bahagian pusat tidak rata tinggi dan keras. Adakah ianya merupakan tanda kepada hernia itu berulang kembali doktor? Okey. Maksudnya dia dah 10 tahun lepas pernah repair dan sekarang benda tu keras. Okey. Saya rasa mungkin kita kena tengok balik. Adakala ya, barangkali untuk berulang tu ada dan mungkin juga itu mungkin adalah tisu parut. Jadi saya sarankan pada puan ni untuk pergi jumpa doktor lah. Supaya kita berperiksa sama ada berulang atau tidak. Okey, kita baca satu lagi soalan daripada Puan Nur Hidayah. Ibu saya berumur 60 tahun, seorang pesakit hernia dan di perut ibu saya terdapat benjolan yang amat besar. Saya risau komplikasi yang akan datang sekiranya melakukan pembedahan kerana ibu saya juga merupakan pesakit diabetes. Adakah perlu melakukan pembedahan doktor? Okey, ini satu soalan yang sangat lazim kita terima. Pesakit tu diabetes, sesuai tak sesuai pembedahan dan sebagainya. Kebiasaannya kalau pesakit diabetes tu, apabila penyakit diabetes tu dikawal dengan baik kan, bacaan gulanya elok semua, dia akan sesuai untuk apa-apa pembedahan pun. Dan macam apa yang Puan Nur Hidayah bagi tahu tadi, saya rasa dia kata ada benjolan besar di pusat ni ibu dia, jadi saya suspek mungkin itu adalah satu umbilical hernia yang besar. Dan kalau kita biarkan, risiko untuk usus tu terlekat ataupun terpintal ataupun dan mati dalam tu ialah tinggi. Jadi saya sarankan pergilah dapatkan rawatan yang sewajarnya. Ya, jangan risau pasal kencing manis tu, sebab kencing manis tu akan dapat dikawal insya-Allah sebelum pembedahan. Okey, dapatkan rawatan dengan keadaan yang segera. Ya, sebab pembedahan kalau rawatan ni kalau kita buat secara elektif, maksudnya kita dah plan, dia punya recovery rate, success rate lebih tinggi daripada pembedahan yang kita buat secara kecemasan. Katakanlah tiba-tiba usus tu tersumbat kan, kita kena buat operation emergency. Itu dia punya tu result dia tak sebaik kita buat secara kita plan elektif. Okey doktor. Selepas pembedahan doktor, adakah ada pantang larang yang perlu dijaga khususnya untuk memastikan keadaan sentiasa berada dalam keadaan baik doktor? Ya. Memang ada ya. Selepas pembedahan repair tu, kebiasaannya kita sarankan kepada pesakit untuk rehatlah. Untuk rehat, buat kerja macam biasa boleh, jalan boleh, bawa kereta boleh, nak solat pun boleh, tapi janganlah buat aktiviti yang lasak, angkat benda berat dan sebagainya. Untuk kebanyakan pesakit saya, kalau buat selepas pembedahan, kita akan bagi MC untuk 2 minggu. Selepas 2 minggu, insya-Allah bila datang klinik, dia boleh masuk kerja dah. Tapi kalau dia nak pergi exercise, berjogging, bermain bola dan sebagainya, mungkin tunggulah 4 hingga 6 minggu. Elakkan aktiviti fizikal yang berat doktor. Betul. Dari segi makanan ada tak pantang larang? Ada. Antara nasihat-nasihat yang saya sarankan kebiasaannya ialah untuk pesakit makan makanan yang untuk mengelakkan sembelit. Ya. Jadi makan lebih sayur, minum lebih air dan kurangkan daging-daging merah. Ya. Sebab itu semua menyebabkan bila kita nak kita pencernaan kita tak lawas, jadi kita akan banyak meneran. Bila kita meneran, pressure dalam abdomen akan tinggi dan akan menolak tisu dan sebagainya.
Okey, saya kira kita mempunyai kesempatan lagi untuk mengajukan satu lagi persoalan, Doktor. Yes. Daripada Puan Nur Salma Ahmad Syarani. Doktor, anak saya menghidap hernia dari umur 4 tahun. Mulanya bengkak pada testis on-off. Tapi sejak pertengahan tahun lepas, bengkak semakin kerap. Adakah ianya berbahaya kerana anak tidak mengadu sakit? Okey. Daripada apa yang dicerita tu, saya rasa hernia tu makin membesar. Ya, mulanya asalnya dia boleh keluar dan masuk, keluar dan masuk. Sekarang dia masih keluar aja dan dah kurang masuk. Dan saya rasa kalau kita biarkan lama-lama, dia akan tak nak masuk langsung. Jadi saya sarankan pada Puan Salma untuk mendapatkan rawatan kepada anaknya lah. Perlu rawatan. Okey, Doktor. Kita sudah pun sampai ke akhir perbincangan kita, Doktor. Mungkin ada kata-kata yang ingin Doktor sampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk kita meningkatkan kesedaran khususnya berkenaan penyakit hernia ataupun angin pasang ini, Doktor, dan juga berkenaan dengan kaedah rawatan itu tadi, Doktor. Bagaimana untuk kita memberi penekanan kepada masyarakat di luar sana? Alright. Hernia ni adalah satu penyakit yang common, lazim, dan boleh dirawat dengan mudah. Dan macam saya cakap tadi, pembedahan rawatannya ialah pembedahan lah. Dan biasanya pembedahannya jarang ada komplikasi. Jadi tidak perlu risau. Bagi pesakit-pesakit yang mempunyai benjolan ataupun anak-anak dia ada benjolan di mana-mana, ari-ari ke dan sebagainya, saya sarankan untuk mereka jumpalah doktor yang bertauliah untuk buat pemeriksaan untuk mendapatkan kepastian sama ada ini hernia atau bukan hernia. Dan katakanlah itu adalah hernia, pergilah dapat rawatan. Dan jika hernia tu tiba-tiba menjadi membesar, tak boleh masuk balik ataupun sakit ataupun sakit termuntah-muntah, jangan tangguh, pergi jumpa doktor pakar secepat mungkin untuk dapat rawatan. Betul, itu antara saranan yang berulang kali Doktor nyatakan tadi, dapatkan rawatan dengan kadar yang segera, Doktor. Ya, sebab penyakit ini simple, tapi kalau dia jadi dia boleh jadi kompleks. Contoh kata usus tu dah terpintal, dah mati, dah reput, pembedahannya bukan saja repair, dia terpaksa potong usus tu dan disambung balik. Jadi daripada pembedahan yang simple menjadi satu yang jadi sangat rumit. Jadi itu berdua-dua hernia, tapi kalau kita buat tak indah saja, itu boleh menyebabkan jadi macam tu. Tapi kalau kita daripada peringkat awal, kita dah ambil langkah berjaga-jaga, buat rawatan, kita boleh mencegah daripada benda itu menjadi lebih serius. Itu pentingnya rawatan pada peringkat awal, Doktor, untuk kita mengelakkan komplikasi yang lebih serius disebabkan oleh angin pasang ataupun hernia ini. Baik, itu antara perkara yang ingin kami sampaikan kepada anda berkenaan penyakit angin pasang ataupun hernia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada penonton setia kami yang mengajukan persoalan di laman Facebook kami, Berita RTM. Minta maaf sekiranya saya tidak sempat mengajukan soalan anda kepada pakar kita pada malam ini, dan kami harapkan melalui perkongsian sepanjang 1 jam pada malam ini memberi manfaat yang besar kepada anda semua dan juga meningkatkan kesedaran kita khususnya berkenaan penyakit hernia ataupun berkenaan angin pasang ini. Jadi sudah pastinya dalam situasi semasa sekarang ini, pastinya juga kita ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus meningkatkan tahap kesihatan pada tahap yang tertinggi dan juga tahap kebersihan, khususnya apabila kita bercakap berkenaan risiko-risiko penyakit yang mungkin boleh menular bukan saja kepada individu, malah juga kepada komuniti kita. Jadi seperti biasa kami war-warkan kepada anda, jangan lupa untuk terus setia bersama kami pada minggu hadapan. InsyaAllah kami akan bawakan topik-topik perbincangan berkenaan dengan dunia kesihatan seperti biasa bersama saya Munawar Azmi di saluran Berita RTM dan juga saluran TV1. Sehingga kita jumpa lagi. Dan bagi yang terlepas siaran pada malam ini, jangan risau, anda boleh saksikan siaran ulangan pada hari Jumaat jam 3.30 petang di saluran TV1. Assalamualaikum, salam hormat keluarga Malaysia.